الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال مؤلف قدس الله سره. Keutamaan ilmu situ. Fadailul ilm. Dan bermula kemuliaan ilmu itu, tiada tersembunyi ia atas seorang jua pun. Tiada seorang yang tak tahu. Maknanya ilmu itu adalah benda yang amat berharga. Bahkan manusia gembira, suka bila dibangsakan dengan dia. Kamu ni berilmu, suka. Kalau kamu ni bodoh, jahil, marah orang tu. Atau makna cukup dah tu. Maknanya dia suka dibangsakan dengan ilmu, dan dia marah kalau dibangsakan dia dengan sebaliknya. Kerana bahawasanya sekalian sifat-sifat mana? Kerana ialah ditentukan dengan sifat manusia saja, tiada lainnya. Kerana bahawasanya sekalian sifat-sifat yang lain daripada ilmu itu bersekutu padanya oleh manusia dan segala binatang. Makan, binatang boleh makan. Tidur, binatang boleh tidur. Ya, makan, minum, berkahwin, beranak, binatang boleh beranak. Kalau macam tu serupa binatang. Kalau dia tak ada ilmu, ilmu dimaksudnya ilmu ulumuddin, mana ilmu agama. Ilmu yang dimaksudkan di dalam kitab Al-Quran atau hadis, walaupun tak datangkan sirah, ya, maknanya ma'rifah, maka dikendaki dalam usul fiqh kata ialah ulumuddin, ulumus syar'i, mana ilmu yang dibangsakan kepada Al-Quran dan hadis, ilmu Islam maknanya, bukan ilmu biasa lah, ya. Jadi kalau kita ada ilmu, dia bersekutu lah. Ya, sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sesungguhnya kau akan humbankan ke dalam neraka Jahannam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Berpunca mereka ada akal tapi tak gunakan. Dia tak guna jalan salah. Ada mata tak kerti melihat, ada telinga tak kerti mendengar ayat-ayat Allah, ada mata tak kerti melihat petunjuk Allah, Quran, hadis tak kerti tengok, dia tengok benda lain. Dan maka orang macam ni ulaika kal an'am, macam binatang kaki empat tu Quran kata. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Tu Quran sebut, bukan saya sebut. Tu. Maknanya cukup ilmu tu tinggi martabat dia. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bila kita diizin, dibuka, dipimpin ke arah itu. Bukan pandai kita kan. Kita belajar ni, kita dapat mengajar, belajar semua iman, bukan pandai kita, bukan handal lapah pun tak ada kita ni. Semua kurnia daripada Allah Ta'ala. Kurnia daripada dia, kesian belas daripada dia je. Sebab tu tak ada mustahak kita nak bangga kita, nak membesarkan diri, nak pandang kita hebat, tak ada. Dia telah bersekutu padanya manusia dan segala binatang. Misal berani, rimau lagi berani kan. Gajah lagi besar, murah, ada binatang ya yang sanggup menjaga anak dia, bukan? Tu. Manusia pun kadang tak jaga anak dia, anak dia baling dalam longkang pada dia, digantung kat masjid pada macam-macam. Dan kasih sayang maknanya ada semua. Haiwan pun ada. Rimau yang garang pun dia jaga anak dia, dan lain daripada macam tu. Lain daripada ilmu tak ada kan? Ilmu maka khas. Sebab tu ditetapkan kepada jin dan manusia kalain, dua yang memberat ke bumi, yang menanggung amanah tu, ya. Dan dengan dialah, dengan ilmu menzahir Allah Ta'ala akan kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adam, Allah Ta'ala ajar Nabi Adam asma', akan segala nama-nama ya sekalian. Mana tu ilmu. Dan segala malaikat, dan menyuruh ia akan mereka itu dengan sujud baginya, ya, sujud kepada usjud di Adam apa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan hanya sesungguhnya kemuliaan ilmu itu kerana ia jadi wasilah kepada
takut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana orang yang berilmu, orang tu ada sifat mempunyai sifat takwa, rangkaian tu. Mana ilmu yang sebenar diambil dengan cara yang betul, bersih kedudukan ilmu itu, sifat dia adalah takut akan Allah Ta'ala. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sungguh yang gerun dan takut Allah Ta'ala di kalangan ulama. Man sifat ulama dengan ilmu tak lagi tu. Tapi kalau ada ulama tak takut ke Tuhan, itu bukan ulama dia panggil. Itu ulanya dia panggil. Ya. Nabi lebih takut. Aku lebih takut daripada Dajjal lagi, ulama usuk, ulama-ulama jahat. Dia mengaji ada ilmu, tapi oleh kerana dia berilmu saja, dia gagal mengawal jiwa dan nafsu dia, akhirnya dia menjadi maknanya orang yang diperalatkan oleh nafsu dan syaitan. Nah, ulama ni banyak dibahas dalam Quran dan hadis, ya. Ulama-ulama dipanggil ulama usuk atau ulama dunia. Tapi kalau sekiranya dia menuntut ilmu dengan cara yang betul, maka cantik ilmu dia mempersaki akan khasyah, gerun akan Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang gerun kepada Ta'ala di kalangan orang yang berilmu. Mana para ulama, mana dikenal sebab dia takut, kenal dia cinta, ya. Gerun cinta, dua benda. Dia cinta kerana dia kenal, tak kenal tak cinta, ya. Begitu juga gerun, dia tak kenal dia tak takut, kalau dia kenal baru dia takut. Ada dia, ya. Sebab tu dia suruh kita berkawan dengan orang yang kenal. Bapa tadi kenal benda yang manfaat atau mudarat, anak tak tahu tapi dia berkawan. Bila bapa berjumpa dah tedung, bapa lagi, anak lagi tak lagi, dan apa dia lagi ikut lagi. Itu paling kurang maknanya. Tapi kalau dia berkawan dengan tak kenal, habis jawab ni, ya. Tedung nak patuk dia pergi pegang badan kawan. Oh lawa benda ni. Batik-batik gitu kan, tak pernah tengok. Dia duduk bandar, nama ular pun tak pernah dengar, atau tak kenal. Dengar nama tak ada. Kalau ular tu nak patuk dia, memang dia tak lari, sebab dia tak kenal. Sebab pengenalan tu benda yang amat penting, ya. Sebab ilmu adalah perkara yang paling penting. Man arada dunya man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada kuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa nakkan akhirat, dia kena ada ilmu. Dia nak dunia pun kena ada ilmu. Nakkan dua-dua pun ada ilmu. Kerana ilmu tu maknanya nur, cahaya menunjuk. Dan dengan dialah menzahirkan Allah Ta'ala akan kelebihan Adam AS, atasnya sekalian malaikat-malaikatnya, ya. Itu. Dan menyuruh ia akan mereka dengan sujud baginya, bagi Adam AS, ya. Di antara sir yang ada pada Nabi Adam, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada Nabi itu, pada Nabi Adam tadi. Dan hanya sesungguhnya kemuliaan ilmu itu kerana ia jadi wasilah kepada takut akan Allah Ta'ala, yang dipanggil istihqaq, mana kelayakan, berkelayakan dengan dia akan karamah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, orang yang berilmu ni orang yang punya karamah, kemuliaan, ya. Allah Ta'ala angkat darajat dia. Coba dia, mana ayat dia? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, ya. Sebab satu ulama besar ni di duduk tu majlis, ada seorang tu datang, ya, guru jugalah, ya. Dia menyuruh, dia kenal ni, dia panggil kawan sini. Tahan dia sini, duduk sini, ya. Sebab dia kenal orang ambil ilmu, dengan nur dia boleh tengok dia ada kasyaf. Saya pernah mengaji dengan dia, kita ni jahat, kita test, kita soal dalam hati, dia jawab, kan. Dia jawab, dia senyum, dia tengok kita, dia senyum, dia jawab pro. Itu ahli kasyfin, ahli kasyaf, kan. Jadi orang penyawak dia panggil sini, duduk sebelah dia, ya. Dia baca ayat dia, fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat yang pertama orang yang beriman, orang tu ada mulia. Sebab tu kita muliakan seorang beriman, dia ada mutiara besar, mahal. Dan orang yang diberi ilmu oleh Ta'ala. Betul, orang yang beri ilmu duduk sini, Tuhan muliakan kau pasal aku tak muliakan kau. Ini dia duduk atas ni. Sebab tu kalau kita ustaz-ustaz zikir tu, yang mana ustaz-ustaz pun duduk depan, ya. Jangan kecil hati yang ustaz duduk depan, sebab ada ilmu di depan tu. Allah Ta'ala muliakan dia, maka aku pun muliakan dia lah, Kau jangan yang mana kecil hati, sekil boleh kau. Allah muliakan dia, kau nak lawan Quran, kurpuk paling orang, ya. Ustaz-ustaz yang duduk belakang, duduk depan ni,
Itu dalam Ahmadiyah cara itu. Tarekat Syaziliyah begitu juga. Kalau nak Syaban dia lain sikit. Nak Syaban dia ikut dalam suluk. Kalau suluk kau punya pembukaan lain atau buka lain dia susun tu lain. Ya, masing-masing ada cara dia. Kalau dalam Ahmadiyah sikit depan kita ustaz-ustaz duduk depan. Ya. Tu. Habis. Dan hanya sesungguhnya kemuliaan ilmu itu kerana ia jadi wasilah, menjadi alat penghubung kepada takut kepada Allah Ta'ala, dan dia mesti istihqaq kelayakan dia akan karamat di sisi Allah Ta'ala. Tu Tuhan angkat, dan Quran pun sebut tu yarfa', Tuhan angkat, bukan manusia angkat, Allah angkat dia. Dua, pertama siapa? Orang beriman. Jadi orang beriman, orang yang telah diangkat martabat. Sebab tu kita muliakan sebab iman, bukan mulia sebab harta benda, pangkat, jawatan dia, sebab paras rupa wajah dia tak ada. Tu semua masuk kubur habis semua tu. Kita muliakan sebab apa? Allah muliakan. Apa dia? Al-ilmu, al-iman ada dia. Ya. Dan bahagian dan berkekalan selama-lamanya. Seperti barang yang dikatakan oleh Muhammad Ibn Hasan Ibn Abdullah akan satu syair. Apa disebut dan syair dia? Berajal olehmu kerana bahawasanya ilmu itu perhiasan bagi empunyanya. Ilmu itu dipanggil perhiasan, zinah, mana perhiasan, ya. Dan kelebihan dan tanda bagi sekalian sifat kepujian. Ilmu itu adalah kelebihan. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu imam bagi amal dan amal itu tabi' mengikut dia. Di kulli syai'in tariq wa tariqatul jannah al-ilmu. Tiap-tiap satu ada jalan dia. Mana ada cara. Kita nak buat rumah kena mengaji ilmu buat rumah, pertukangan. Ya, kita nak pergi ke laut kena mengaji ilmu kenelayanan. Tahu, kena ilmu nelayan. Itu semua ada. Ya, maka nak jalan ke syurga, jalan di ilmu. Jalan di ilmu. Mana mungkin manusia boleh masuk syurga kalau dia tak ada ilmu. Ya, pertama ilmu apa? Kenal Tuhan. Kalau dia tak kenal sendiri Tuhan, berat. Dan kita usul takkid kata apa? Faman lam ya'lam ma'nahuma fahuwa kafirun muhalladun finnar wa insala wa sama Ramadan wa hajjil baitil haram. Siapa yang tak kenal makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tak tahu makna dia, maka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Waman lam ya'lam ma'nahuma, bukan arti, ya, makna tu benda yang tersirat dalam yang tersurat. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, itu arti. Bila makna la ilaha illallah, apa makna? La mustagnan an kulli ma siwa wa muftakiran ilaihi kullu ma ada illallah. Tiada Tuhan bermakna apa? Makna ketuhanan dua. Dia terkaya dan lain, dan lain terikat dengan dia. Mana kata la ilaha, tiada Tuhan, makna tiada zat yang dia terlepas dari yang lain terikat dengan dia, melainkan Allah Ta'ala. Itu makna dia. Maka masuk dalam makna ini secara dimniyah tadamun ijtihad daripada si Abu Hasan Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Asy'ari 13, ya, Abu Mansur Maturidi 20. Baru kita ngaji sifat 20, bermakna orang tu telah mengetahui makna kalimah la ilaha illallah. Tu maksud dia. Dia faham sifat 20 tu, makna dia dah masuk, dia dah tahu kedudukan kalimah la ilaha illallah. Sebab dalam tu dia masuk cara dimniyah tadammun. Itu maksud dia, ya. Sebab kena mengaji sifat 20. Wahabi je marah. Wahabi ni memang bangang kan. Tak Wahabi bebal. Dia kata wujud tak ada dalam Quran. Wow, jim, wow, dal. Tak ada Quran. Oh, senang jawabnya tu. Syekh Zakaria Al-Ansari kata barang siapa menafikan mafhum atau mantuk Quran bahawa kafir. Siapa menafikan mantuk Quran atau mafhum. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Mantuk dia apa? Allah Ta'ala yang menjadi langit bumi. Mafhum dia apa? Maujudlah. Allah Ta'ala jadi ke langit dan bumi. Habis kau tanya, Allah Ta'ala ada ke? Kau ni kepala kau masuk air ke? Ya, Tuhan jadi langit bumi, kau tanya dia ada ke? Tu kepala kau masuk air. Dia jadikan. Mamat ada rumah pakcik. Oh pakcik, Mamat ada rumah. Dia tengah mandi dalam bilik air. Dia ada tak? Dia tengah mandi lah. Dia dah ketak gigi tu. Kan, kau tanya lagi selipal dia pun, kau nampak selipal, kau balik mungkin kau bebal kau tu. Dia tengah mandi tu ada lah, kan? Buat tu Wahabi ni bebal ni. Dia nak lapar waw jim waw dal, baru boleh belajar sifat tu. Ya, padahal kan. Habis tu, ya. Jadi maknanya apa? Kelebihan tanda dia bagi sekalian sifat kepujian. Jadi olehmu menuntut faedah tiap-tiap hari akan bertambah.
Ya, tiap-tiap hari kita pastikan ilmu kita bertambah walaupun sikit. Ya, kena ada ziyadah. Seperti Imam Syafi'i kata, man fata ta'limal ilmi waqta syababih fakabbir alaihi arba'an wafatih. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibari zati. Barang siapa yang luput menimba ilmu waktu mudanya, waktu dia hidup ni tak cari ilmu, dia cari benda lain, dia kumpul harta je kerja dia. Orang lain ada ke harta, ini tak siap jadi matlamat hidup, dia kumpul harta. Babak betul. Ilmu dia tak kira. Pandang ilmu tu benda sampingan je. Maka fakabbir alaihi arba'an wafatin. Kau takbirkan dia 4 takbir. Apa makna tu? Tu mayat ni. Orang yang tidak mencari ilmu, ya, tidak berusaha benar minat ataupun menumpukan betul-betul bersungguh-sungguh mencari ilmu, taraf dia macam mayat, kata Imam Syafi'i. Imam kita cakap ni bukan Imam Syekh Azim, bukan Imam Mekah kan, ni Imam mazhab, ya, ulama besar mujtahid mutlak. Kau takbirkan 4 takbir. Maka dia bersumpah tu, wallahi hayatul fatah, demi Allah hidupnya pemuda, ya, termasuk kita orang tua sekali lah. Maksud dia apa? Bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan bertakwa. Iza lam yakuna, bil dua ni tak ada, la tibar, tak ada apa hasil, tak ada harga langsung. Ilmu tak ada, takwa tak ada harga orang tuan. Kalau orang tu kata kau mati lagi baik ini. Ya, tu kalau bahasa alun kau mati lagi baik memberatkan dunia. Ya, yang ni bersepah banyak kan ni. Ya, bersepah ilmu tak ada apa tak ada. Tu bahaya tu. Ya, bagi kita syukur kepada Allah Taala dengan hidayat, dengan inayah, riayah dia dapat kita, ya, maknanya menyenaraikan diri, disenarai kita dalam golongan ahli ilm, ya. Tu besar tuan, mati untuk ilmu, semangat untuk ilmu, mati lepas seksa kubur tuan. Azab kubur tu besar, lepas tuan, tu setengah daripada syahid akhirat. Orang mati untuk ilmu lepas azab kubur, ya, besar tu. Yang tadi lagi orang lepas azab kubur, kiam tak tinggal, kiam mulai malam jangan tinggal, lepas azab kubur banyak lagi lah kan. Tu. Allah. Dan jadi dia kata, olehmu menuntut faedah tiap-tiap hari akan bertambah. Mana pastikan ilmu kita walaupun sikit dia bertambah, jangan dia kurang. Pada hadis Nabi kata apa? Manis dan yauman, ya, manis dan dalam hadis Nabi kata manis tawa yaumahu, manis tawa yaumahu bahwa maghmunun. Barang siapa yang sama dia 2 hari dia, semalam dengan hari ni, iman dia, ilmu dia sama je, naik tidak, turun tidak. Orang tu tertipu, Nabi kata. Kalau turun lagi teruk, tak turun tak naik, sama dan tertipu. Dia jam, kita nak advance ke depan walaupun sikit, kena ada pertambahan. Sebab kita makin dekat, mendekat dengan liang lahat lah tuan-tuan, ya. Dan tuntut olehmu akan fiqh, kerana fiqh terlebih afdal, yang mendampingkan, yang memimpin. Nisbah amalan kita zahir, fiqh itu ialah amalan yang besar, fiqh kepahaman, maknanya tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man bighairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu, amal dia mardud, dia tolak, la tuqbalu, tidak diterima. Bidalil qaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang semayang, tiba-tiba semayang dia cacat, ya. Lepas semayang dia nak salamkan Nabi. Nabi kata, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang balik, kau tak semayang lagi, Nabi kata. Padahal dia semayang depan Nabi itu. Nabi nafikan semayang dia. Fa innaka lam tusalli, mu tak semayang lagi, Nabi kata. Dia semayang lagi, nak salam lagi, Nabi kata begitu juga, ya. Akhirnya kata, ya Rasulullah, setakat ni yang saya mampu. Dia surrender. Hadis dipanggil hadis musi'us salah, orang yang mencederakan semayang. Maka dalam Bukhari, Muslim semua ada, panjang. Nabi cerita daripada awal sampai akhir, ya, cara-cara rukun semayang dan seterusnya. Sebab itu kena ibadat, kena berilmu, ya. Kemudian kepada kebajikan dan ketakutan Allah Ta'ala, terlebih betul yang betulnya. Kepada kebajikan dan takut akan Allah. Takut mana? Maqara fil batin, benda duduk dalam ni. At-taqwa hahuna. Rasulullah tunjuk dengan jari mulia, at-taqwa hahuna sini. Ini isyarat pada ilmu apa? Ilmu sir. Ya, tadi ilmu fiqh, ni ilmu sir. Isyarat kepada ilmu tasawuf. Sebab ilmu sifat dia membersih. Tauhid, bersihkan akidah. Fiqh, bersihkan amalan zahir daripada bid'atul dalalah. Ya, dia ada bid'ah hasanah, ini bid'ah dalalah, itu ditolak. Dan ilmu tasawuf membersihkan, paling besar tempat tilik Allah Ta'ala. 3 ilmu tu paling kurang.
baru dia bersih. Bila bersih, baru dia layak ke syurga. Al-Islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka tak akan masuk syurga melainkan orang yang bersih. Bersih tiga tu. Tiga ilmu paling kurang. Ya, fiqh dia kena kemas, usuluddin dia kena mantap, fiqh kena kemas, dan dia mendalam dalam ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf ilmu tidak ada nihayah dan kemuncak ni. Dia lagi tinggi antara kita terus dengan Tuhan, itu besar. Dia bawa jadi zikir tarekat apa pun jangan tak ada ilmu. Ya, ni jenis beramal tak ada ilmu. Tarik dia kata tak payah belajar, tu syaitan ni perosak tarekat ni muka macam ni banyak dan tak payah belajar zikir dia kata. Habis tu babak, lepas tu dia dapat tak apa-apa kan, kata orang sampai tinggi lah macam-macam dan jadi golongan mutasawwifah, orang yang meniru-niru jalan tasawuf. Ni yang banyak sesat. Ya. Sebab seorang-seorang guru dia tak bagi dan ambil sebarang amal tarekat melainkan apa disyaratkan lepas. Ada satu kitab saya tengok daripada Indon tadi kan. Di tempat di mana Datuk Naqsyabandi sana. Dia kata kalau nak jadi khalifah paling kurang kitab ni kena baca. Ya, paling kurang Fathul Mu'in. Atau Fathul Qarib paling kurang fiqh kena ada. Ya. Kifatul Awam kurang kalau Usuluddin. Ya, Minhajul Abidin tasawuf mesti tamat dia kata. Ya, kurang letak. Dia syaratkan betul. Boleh jadi khalifah paling kurang. Ya. Kita kalau syarat kita jadi khalifah, dia pelepah banyak. Ya. Jadi pelepah banyak dan jadi khalifah pun nak zikir tak ada mana. Ya. Jadi khalifah betul nak buat apa kaifiat 10 terlupa. Ini yang tak ada. Ya. Lalu kena syadik dengan ketat ke sikit tu. Ya. Usul 10 kali pun satu makam ini. Berapa perlu dia tadi. Kalau abang mursyid sekali kan, sekali paling kurang satu makam pun naik kan. Ya. Tu masing-masing lah ya. Yang penting apa? Ilmu yang tinggal. Sama ada didulukan kemudian diambil, atau diambil kemudian disusul pun tak apa. Jangan tinggal, tu maksud dia lah. Ya, tinggalkan ilmu habis dan ya, sesat barat Jawa ni. Habis tu. Dan tuntut oleh ilmu akan habis ya. Dan ini ilmu menunjukkan kepada jalan. Ya, penunjuknya jalan hidayah ialah kota yang menyangkakan daripada sekalian kesusahan. Kerana seorang yang alim pada fiqh itu waraknya ya terlebih susah atas syaitan daripada 1000 abid. 1000 orang ahli ibadat dengan seorang alim. Syaitan nak kalahkan yang seorang ni banyak ni. Orang alim dia tahu selok-belok ni. Ya, selok-belok ilmu fiqh, selok-belok usuluddin, selok-belok ilmu tasawuf semua dia tahu dan. Jadi bila berperang kita tahu selok-belok musuh payah nak makan. Ya, tapi kalau tak tahu ada senang. Sebab tu ilmu dipanggil apa dan paksi dia. Ya, dipanggil kutub. Pusingan segala dia duduk di situ maknanya. Habis kemudian maksudnya apa? Belajarlah olehmu dan menuntut olehmu akan ilmu, tu maksudnya. Kerana bahawasanya ilmu itu jadi perhiasan bagi orang yang bersifat dengan dia, dan juga ia jadi kelebihan baginya dan jadi tanda bagi sekalian sifat-sifat kepujian lagi diterima di sisi Allah Ta'ala dan manusia yang ada padanya. Itu makna kelebihan ilmu itu sendiri. Dan dijadikan olehmu ya akan dia ya kamu itu menuntuti ya telah faham dan menuntut faedah dan bertambah-tambahnya daripada ilmu pada tiap-tiap hari. Jangan lupa daripadanya satu hari jua pun. Ya, sebab dia ni qutul arwah, makanan roh. Kalau makanan jasad kita makan satu hari bukan sekali, dan pagi, tengah hari, malam lagi, macam-macam. Tapi kalau qutul arwah kita bagi sikit tak cukup, tak seimbang. Ya, padahal yang ni lebih besar kita nak berikan supaya dengan ada ilmu sebagai nur dia menerangi jalan kita untuk kehadrat Allah Ta'ala. Habis. Dan kemudian bersungguh-sungguh olehmu, wallahu a'lam.